Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 8.2 iaitu penambahan dan penolakan vektor. Standard pembelajaran 8.2.1 membuat penambahan dan penolakan vektor bagi menghasilkan vektor paduan. Vektor paduan ialah vektor tunggal yang terhasil daripada penambahan atau penolakan beberapa vektor. Okey, kita nak lihat penambahan vektor selari. Katakan kita ada vektor A tambah dengan vektor 2A. Kedua-dua vektor ini adalah selari, maka hasilnya adalah vektor 3A. Vektor 3A ini dikenali sebagai vektor paduan. Hasil tambah vektor dikenali sebagai vektor paduan. Vektor A tambah 2 kali vektor A adalah sama dengan 3 kali vektor A. Contoh, diberi titik-titik A, B dan C adalah segaris. Vektor AB sama dengan 6Y dan AB nisbah BC sama dengan 2 nisbah 3. Cari vektor paduan bagi vektor AB dan vektor BC. Okey, kita akan lukis vektor untuk lebih nampak. Okey, kita lukis satu garis lurus yang mengandungi titik A, B dan C. Kenapa kita lukis garisan macam ni? Sebab soalan cakap titik A, B dan C adalah segaris. Sebab itulah kita lukis macam ni. Kemudian, diberi vektor AB sama dengan 6Y. Kita buatlah anak panah ke B ni. Itu menandakan vektor AB sama dengan 6Y. Dan, ini adalah vektor BC. Sebab dia segaris kan. Dan, AB nisbah BC sama dengan 2 nisbah 3. Kita letaklah 2 nisbah 3 di sini. Okey. Dia nak cari vektor paduan bagi AB dan BC. Maksudnya vektor paduan tu ialah vektor AB tambah vektor BC. Maka kita dapat vektor AC. Itu adalah vektor paduan. Vektor AB tambah vektor BC dapat vektor AC. Jadi sekarang macam mana kita nak kira vektor AC ini? Okey. Vektor AC sama dengan vektor AB tambah vektor BC. Okey. Kita tak tahu berapakah vektor BC ini. Kita tahu vektor AB sama dengan 6Y. 2 bersamaan dengan 6Y. Jadi 1 bersamaan dengan 3Y. Kalau 3 bersamaan dengan 9Y. Jadi vektor BC adalah sama dengan 9Y. Maka vektor AC sama dengan 6Y tambahlah dengan 9Y. Kita dapat 15Y. Vektor AC adalah 15Y. Baik, sekarang kita nak lihat pula penambahan vektor tak selari. Terdapat 3 cara penambahan vektor tak selari. Cara pertama, hukum segitiga. Dikenali sebagai hukum segitiga. Digunakan untuk menambah 2 vektor tak selari. Katakan kita ada 2 vektor tak selari, vektor A dan vektor B. Macam mana hasilnya kalau kita tambahkan 2 vektor tak selari dengan menggunakan hukum segitiga? Langkah pertama, kita lukis dahulu vektor A, di mana ini adalah titik mula. Ingat, ini titik mula, anak panah dia pergi ke atas. Kemudian, kita lukis pula vektor B. Mula di sini, ini adalah vektor B. Di mana kita tahu ini adalah titik terminal, titik terakhir dia. Jadi vektor paduannya adalah ini. Yang ini adalah vektor paduan. Jadi ini nama dia hukum segitiga sebab dia bentuk segitiga. Okey, vektor paduannya adalah vektor A tambah vektor B. Yang kedua, hukum segi empat selari. Digunakan untuk menambah 2 vektor tak selari. Contoh tadi, kita ada 2 vektor tak selari iaitu vektor A dan vektor B.
Apabila kita tambahkan dengan menggunakan hukum segi empat selari, caranya adalah macam ni. Mula-mula kita lukis dahulu vektor A. Okey, di mana ini titik mula. Kalau hukum segitiga, vektor kedua kita mula di sini. Tapi kalau hukum segi empat selari, vektor kedua iaitu vektor B ni kita mula di sini. Kita mula di sini. Kemudian kita lukis vektor yang selari dengan vektor A dan juga vektor yang selari dengan vektor B sebegini. Jadi awak akan nampak ini adalah titik terminal dan ini adalah vektor paduan kita. Ini adalah vektor paduan kita iaitu vektor A tambah vektor B. Awak nampak dia membentuk segi empat selari. Yang ketiga, hukum poligon digunakan untuk menambah 3 atau lebih vektor tak selari. Kalau 2 vektor selari, kita gunakan 2 cara, sama ada hukum segitiga atau hukum segi empat. Kalau terdapat 3 atau lebih vektor tak selari, kita gunakan hukum poligon. Okay, contoh kita ada vektor A, di mana ini adalah titik mula. Kemudian kita ada vektor B. Okay, kita lukislah macam ni. Kita ada vektor C, kita lukislah macam ni. Kita ada vektor D, kita lukislah macam ni. Kemudian di sini adalah titik terminal. Jadi di manakah vektor paduan dia? Okey, ini adalah vektor paduan bagi hasil tambah vektor-vektor ini, iaitu vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D. Maka inilah yang dinamakan sebagai hukum poligon. Okey, contoh. Rajah menunjukkan sebuah heksagon sekata. Cari vektor paduan A, vektor UT tambah vektor TS. Okey. Kita kena lukislah vektor kita. Vektor UT. Macam mana rupa vektor UT? Okey, ini anak panah dia. Bermula daripada titik U pergi ke titik S. Pergi kepada titik T. Kemudian vektor TS. Ini adalah vektor TS. Jadi, awak nampak tak di manakah vektor paduan dia? Okey, ini adalah vektor paduan dia, iaitu vektor US. Hukum apa ni? Hukum segitiga kan? Okey, B. Vektor TS tambah vektor SR. Kita lukis juga vektor TS. Mana vektor TS? Okey, ini vektor TS. Vektor SR, ini adalah vektor SR. Jadi, vektor paduannya adalah di sini, iaitu vektor TR. Baik. Cuba awak perhatikan, kedua-dua vektor ini, penambahan vektor ini. Kalau awak perhatikan, untuk ini vektor UT tambah vektor TS, huruf di tengah-tengah ni sama, T dengan T. Kalau huruf di tengah-tengah ini sama dan operasinya tambah, kita boleh hapuskan. Kita akan dapat vektor US. Nampak? Vektor US. Begitu juga yang ini, vektor TS tambah vektor SR, huruf di tengah-tengahnya sama, iaitu S. Operasi di sini tambah, kita boleh hapuskan, kita dapat vektor TR. Vektor TR. Boleh juga. Tapi dengan syarat, dia mesti tambah sajalah. Tambah saja, tolak tak boleh. Tambah saja. Okey, cuba kita buat C pula, menggunakan kaedah yang ini. Kaedah pantas nama dia. Vektor UT tambah vektor SR tambah vektor TS. Okey, kalau perhatikan, kita boleh susun semula vektor TS ni kita letak di sebelah vektor UT. Sebab apa kita susun semula macam ni? Sebab kita nak hapuskan huruf T ni. Kita nak hapuskan T. Jadi, vektor UT tambah vektor TS, kita dapat vektor apa? Kita dapat vektor US. Okay, kemudian vektor US tambah vektor SR. Huruf di tengah-tengah sama, kita boleh hapuskan untuk dapat vektor UR. Cara ni lebih pantas sebenarnya. Okey, kalau kita lukis macam mana? Baik, vektor UT. Ini adalah vektor UT. Kemudian vektor SR. Ini adalah vektor SR. Kemudian vektor TS. Ini adalah vektor TS. Jadi, di manakah vektor paduan? Okey, ini adalah vektor paduan. Vektor UR. Nama dia hukum poligon kan? Okey, D. Vektor UR tambah vektor RQ tambah vektor ST tambah vektor PU. Kita nak gunakan kaedah pantas ni macam mana?
Okey, kita nampak huruf R sama, jadi hasilnya adalah vektor UQ tambah vektor ST tambah vektor PU. Okey, ni tak sama, tengah-tengah tak sama kan? Tapi kalau awak perhatikan, vektor PU ni kita boleh susun semula, kita tulis di depan. Kenapa kita tulis di depan? Sebab kita nak samakan huruf ni. Okey, awak hanya boleh pindahkan vektor saja ya. Awak tak boleh terbalikkan huruf dia. Maksudnya kalau vektor dia PU, dia mesti PU juga. Tak boleh jadi UP. Salah ya. Baik, sekarang U ni kita boleh hapuskan, kita dapat vektor PQ tambah vektor ST. Okey, sekarang hurufnya tak sama. Ya, hurufnya tak sama. Macam mana nak buat? Okey. Vektor PQ adalah sama dengan vektor TS. Kenapa sama? Awak tengok gambar rajah ini ya. Ini adalah vektor PQ. Ini adalah vektor TS. Jadi vektor PQ adalah sama dengan vektor TS. Kenapa sama? Sebab dia adalah heksagon sekata. Dia adalah heksagon sekata. Jadi vektor PQ sama dengan vektor TS. Jadi kita gantikan PQ tu dengan TS. Sekarang dah sama dah. S dah sama, kita boleh hapuskan. Kita dapatlah T. Kalau satu huruf saja, dia bukan vektor. T saja. Maksudnya apa ni? Maksudnya tiada vektor. Dia tidak bergerak, iaitu sesaran dia kosong. Sesaran dia kosong. Dia kekal dekat situ. Jadi kita boleh tulis vektor sifar. Vektor kosong. Okay, kalau kita nak buktikan dengan menggunakan gambar rajah ni. Okay, vektor UR tambah RQ tambah ST tambah PU. Okay, kalau awak perhatikan ni, kita tak dapat vektor paduan ni. Jadi kita kena ubah suai ni. ST adalah sama dengan QP. Jadi di manakah vektor paduannya? Kalau awak perhatikan, titik mula di sini, titik terminal pun di sini. Maksudnya apa? Maksudnya sesaran dia kosong. Sesaran dia kosong. Bermaksud dia vektor sifar lah. Jika menggunakan tembiring garis berarah, ini nama dia tembiring garis berarah. Titik mula ialah titik U. Vektor paduan kembali ke titik U. Bermaksud sesaran dia adalah kosong. Okey. Kenapa dekat sini U, dekat sini T, dia tak sama? Okey, tak kisah. Janji sesaran dia kosong. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 157, soalan nombor 7. Baik, penolakan vektor. Penolakan vektor selari. Okey. Cara dia sama je macam penambahan vektor selari. Okey. Kita ada dua vektor selari, vektor 3A dan vektor 2A. Apa akan jadi kalau 3A tolak 2A? Jawapannya tentulah 1A. Vektor 1A. 3A tolak 2A, kita dapat 1A. Hasil tolak vektor-vektor sebenarnya adalah hasil tambah kepada vektor negatif. Apa maksudnya tu? Okey, 3A tolak 2A, kita boleh tulis sebagai 3A tambah negatif 2A. Tambah tolak jadi tolak kan? 3A tambah negatif 2A. Kita akan dapat 1A. Sama saja. Tengok, kita ada vektor 3A tambah negatif 2A. Kalau negatif 2A, dia anak panah dia bertentangan lah. 3A tambah negatif 2A, kita dapat vektor A. Sama saja. Okey, contoh vektor PQ tolak vektor AB, kita boleh tulis sebagai vektor PQ tambah negatif vektor AB. Tambah tolak jadi tolak. Okay, awak lihat ini adalah vektor AB. Ini adalah vektor apa ni? Vektor BA. Mula titik B pergi kepada titik A. Magnitude dia sama. Jadi kita boleh katakan vektor BA ni adalah sama dengan negatif vektor AB. Ini adalah vektor BA, mula titik B pergi titik A. Kalau awak nak tulis huruf A di depan, kita kena letak tanda negatif. Negatif AB. Bermaksud dia patah balik ke belakang ini. Negatif AB maksudnya anak panah dia patah balik ke belakang. Ini vektor AB.
Kalau vektor negatif AB, anak panah dia terbalik. Bermaksud dia sama dengan vektor BA lah. Itu maksud dia. Jadi vektor negatif AB adalah sama dengan positif BA. Negatif AB sama dengan positif BA. Ni. Negatif AB sama dengan positif BA. Okay, contoh ni pula, kita ada vektor 2A. Ini adalah vektor negatif 2A. Baik, contoh. Rajah menunjukkan suatu sisi 4 ABCD. Tentukan vektor paduan vektor AB tolak vektor CB. Okey, macam nak buat? Baik. Sekarang dia bukan tambah. Kalau bukan tambah, kita tak boleh hapuskan tengah-tengah tu ya. Macam nak buat? Kita ubah suai. Ya. Kita jadikan dia tambah. Bermaksud vektor AB tambah negatif vektor CB. Tambah tolak jadi tolak kan? Dan kita dah tahu tadi, dah belajar tadi ya. Okey, ini adalah vektor CB. Daripada C pergi B, ini adalah vektor CB. Kalau kita terbalikkan anak panah, ini nama dia vektor apa? Vektor BC. Vektor BC. Ya. Kalau kita bandingkan antara kedua vektor ini, ya, ini juga dikenali sebagai negatif vektor CB. Kenapa negatif vektor CB? Kalau awak lihat, vektor CB dia anak panah dia ke bawah. Kalau anak panah dia ke atas, negatif lah. Negatif vektor CB. Jadi awak kena ingat, BC sama dengan negatif CB. Jadi kita gantikan negatif CB ini dengan vektor BC. Jadi kita dapat vektor AB tambah vektor BC. Sekarang operasi dia tambah, huruf di tengah-tengah sama, kita boleh hapuskan. Maka kita dapat vektor AC. Mudah saja. Kalau kita lukis macam mana? Okey, ini adalah vektor AB. Kemudian kita tambah vektor BC. Kita dapat vektor paduan AC. Okey, B pula. Kita gunakan kaedah yang sama. CD, vektor CD tolak vektor AD bersamaan dengan vektor CD tambah negatif vektor AD. Okey, negatif AD adalah sama dengan positif DA. Positif DA. Sekarang operasi dia tambah, huruf di tengah-tengah sama, maka kita dapat vektor CA. Okey, C ya. Kita ubah suai juga. Tolak ni kita jadi DA tambah negatif CA. Negatif CA bersamaan dengan positif AC. Jadi, kita hapuskan huruf di tengah-tengah, maka kita dapat vektor DC. Baik, vektor D, BC tolak DC tolak AD. Okay, macam tadi, kita ubah suai jadi tambah. Bermaksud, vektor BC tambah CD. Tambah CD. Tak payahlah tunjuk macam ni kan. Vektor BC tambah CD tambah DA. Kemudian, huruf C ni di tengah-tengah ni kita boleh hapuskan. Kita dapat vektor BD tambah DA. Huruf D boleh hapuskan. Kita dapat vektor BA. Boleh Okey, kesimpulan. Vektor negatif vektor CB adalah sama dengan vektor BC. Bila kita terbalikkan huruf, dia jadi positif. Bila kita balikkan huruf, dia jadi negatif. Macam tu kan. Vektor negatif vektor AB adalah sama dengan vektor BA. Vektor PQ sama dengan negatif vektor QP. Boleh Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 158. Latihan nombor 8. Contoh berikutnya. Dengan menggunakan vektor yang diberi, lukiskan vektor paduan berikut. Ya, kita ada vektor A, vektor B dan vektor C. Okay, macam mana kita nak lukis vektor paduan bagi negatif 3A tambah B? Ya? Okey, ini adalah vektor A. Vektor negatif 3A macam mana? Tentulah panjang dia 3 kali ganda kan? Tapi anak panah dia terbalik. Yang ini anak panah dia ke kanan, yang ini anak panah dia ke kiri. Tambah vektor B. Baik, nak tambah dekat mana? Awak kena tahulah ini adalah titik mula. Ini adalah titik terminal. Jadi, kita tambah dekat sini. Ini kalau nak guna hukum segitiga. Jadi, di manakah vektor paduan dia? Okey, ini adalah vektor paduan dia, iaitu negatif 3A tambah B.
Okey, kita lihat pula soalan nombor 2. 1A, vektor 1A ini adalah vektor 1A. Tolak vektor B. Tolak vektor B. Okay, ini titik mula. Tolak vektor B, anak panah dia terbalik. Ini adalah vektor B, ini adalah vektor negatif B. Tolak 2C. Okay, kalau ini adalah C, kalau 2C, 2 kali ganda panjang dia. Tapi anak panah dia terbalik. Jadi, di manakah vektor paduan? Okay, ini adalah vektor paduan, iaitu vektor A tolak vektor B tolak 2 kali vektor C. Okey, buat latihan di dalam buku kerja muka surat 159, soalan nombor 2 dan nombor 3. Okey, contoh berikutnya, rajah menunjukkan sebuah pentagon ABCDE. Diberi BC sama dengan setengah AE. BC sama dengan setengah AE bermaksud BC sama dengan 1/3 AE bermaksud BC sama dengan 1/3 B lah, sebab AE tu vektor AE adalah vektor B. ED adalah setengah AB. Jadi ED adalah setengah A. Vektor AB adalah A, vektor AE adalah B. Ungkapkan vektor CD dalam sebutan A dan B. Okey, dia nak ungkapkan vektor CD. CD sama dengan apa? Ini titik mula, ini titik terminal kan? Jadi macam mana anak panah dia? Anak panah dia salah ni. Kita nak, ini adalah vektor paduan dia. Jadi anak panah dia mula pada sinilah. Pergi ke sini, sampailah ke sini. Dapatlah vektor paduan dia. Bermaksud ya, vektor CD sama dengan vektor CB tambah vektor BA tambah vektor AE tambah vektor ED. Okey. Iaitu vektor CB adalah negatif 1/3 B. Kenapa negatif? Sebab anak panah dia terbalik. Vektor BA adalah negatif A. Kenapa negatif? Sebab anak panah dia terbalik. Vektor AE sama dengan B. Vektor ED sama dengan setengah A. Jadi, kita dapatlah, kiralah macam biasa, B tambah B, A tambah A. Maka kita dapat vektor CD sama dengan 2/3 vektor B tolak 1/2 vektor A. Okey, buat latihan di dalam buku teks muka surat 224, latih diri 8.5, soalan nombor 3. Contoh berikutnya, Hamzah mendayung perahunya dari titik P ke seberang sungai, ya, dengan halaju V 5 km per jam ke arah utara. Arus sungai itu mengalir dengan halaju A, iaitu 10 km sejam ke arah timur. Okay, rajah menunjukkan lakaran pergerakan perahu dan arus sungai. Hitung arah dan halaju baru perahu itu kesan daripada aliran arus tersebut. Jadi Hamzah dia mendayung ke arah utara. Ke arah utara. Arus pula dia mengalir ke arah timur. Jadi ini adalah vektor paduan Hamzah. Ini adalah laluan Hamzah. Kerana telah ditolak oleh arus air. Titik mula. Ini adalah V, halaju dia. Ini adalah A. Ini adalah titik terminal. Maka ini adalah vektor paduan bagi Hamzah, laluan perahu dia. Iaitu V tambah A. Okay, vektor paduan adalah V tambah A. Iaitu halaju perahu sebenar. Okay, halaju perahu sebenar, dia adalah magnitude. Maksudnya panjang garisan ini. Awak lihat ya. Halaju dia mendayung ke utara 5 km sejam. Arus air pula halajunya 10 km sejam. Macam mana kita nak kira berapa halaju paduan dia? Maka kenalah kira dengan menggunakan teorem Pythagoras kan. Sebab dia segitiga kan. Halaju perahu tu sebenarnya adalah magnitude. Jadi kita boleh tulis magnitude V tambah A. Jadi kita kira lah teorem Pythagoras 5 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Kira dalam dahulu. Kita kira dalam dahulu baru kita tekan, kita dapatlah 11.1803 km sejam. Itu adalah vektor paduan dia. Vektor paduan dia. Okey. Kita dah dapat halaju paduan.
Sekarang kita nak kira arah pula. Arah perahu ya. Arah perahu kita menggunakan sudut bearing. Okey, awak dah belajar dalam subjek geografi ya. Okey, ini adalah sudut perahu tersebut. Sudut pergerakan perahu tersebut ya. Jadi macam mana kita nak kira sudut ini? Okey. Kita tahu utara, selatan, timur, barat ya. Okey. Oleh kerana dia adalah suatu segitiga, maka sudut kita boleh kira menggunakan formula sin cos tan kan. Di mana ini adalah sebelah, ini adalah tentang, ini adalah hypotenuse. Jadi ya, kita menggunakan formula ini, saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey. Ketiga-tiga sisi ni ada nilai dia. Terpulanglah awak nak pilih mana satu pun. Saya nak pilih yang T dengan S ni sebab nombor dia kecil, senang nak kira. Okey, jadi tentu tak susah. Maksudnya tan sama dengan T bahagi S ya. Tan theta sama dengan T bahagi S. T adalah 10/5, S adalah 5. Jadi kita kiralah tan theta sama dengan 2, theta sama dengan 63.43 darjah. Itu adalah sudut dia, bearing dia. Jadi macam mana kita nak tulis ya? Maka perahu itu bergerak pada bearing 063.43 darjah. Itu cara nak tulis bearing. Dengan halaju 11.1803 km per jam. Ya. Jadi ya, sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 224. Latih diri 8.5, soalan 2 dan soalan 4. Sekian, terima kasih.